Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. So hari ini kita akan tengok pengagihan tenaga elektrik. Okey, bagaimana elektrik daripada stesen jana kuasa diagihkan sehingga ke kawasan rumah. Okey, stesen jana kuasa menghasilkan arus ulang-alik dengan voltan yang tinggi. Voltan yang tinggi tu setinggi 11 kilovolt atau 25 kilovolt. Okey, dihasilkan di stesen jana kuasa. Okey. Selepas itu, arus elektrik itu akan dialirkan ke stesen transformer. Okey. Dialirkan ke stesen transformer. Ingat yang kita belajar transformer minggu lepas. Transformer dia boleh mengubah arus, mengubah voltan arus ulang-alik meningkat ataupun menurun. So bila dia memasuki transformer injak naik, dia meningkatkan voltan sehingga ke 132 kilovolt ataupun sehingga 500 kilovolt. Okey, arus ini akan dialirkan melalui kabel penghantaran yang kita panggil rangkaian grid nasional. Rangkaian grid nasional kalau di Malaysia, kalau kamu Google, okay, kamu dapat peta Malaysia tu dia bagaimana dia bersambung semua rangkaian grid nasional tu. Okay, sehingga ke semua negeri. Okey, kemudian bila sampai ke sesuatu kawasan, kabel ni akan mengalir ke kawasan ataupun kita panggil lapangan Swiss bila sampai ke sesuatu kawasan yang lebih kecil. Okey. So sekarang nak mula mengagihkan lah. Bila nak agihkan, arus ulang-alik tu perlu dialirkan ke stesen transformer injak turun. Bila sampai transformer injak turun, barulah voltan itu, okay, barulah voltan itu dapat diturunkan mengikut kawasan. Mengikut kawasan maksudnya industri ringan dia perlukan 11 kilovolt. Kawasan rumah dan pejabat dia kena turunkan sehingga 240 volt. Dan industri berat 33 kilovolt. Okey, ini adalah sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa sehinggalah ke kawasan perumahan dan perindustrian. Okey, so boleh kita buat sama-sama dalam buku kemahiran prosesan kamu muka surat 124. Okey, daripada stesen jana kuasa masuk ke stesen transformer injak naik. Kenapa dinaikkan tinggi ni? Sebab tinggi dia nak hantar ke seluruh negara melalui rangkaian grid nasional. Penghantaran melalui jarak jauh. So bila sampai ke sesuatu kawasan, dia akan masuk ke lapangan Swiss. Okey, bila masuk ke lapangan Swiss, bagaimana dia nak agihkan voltan arus ulang-alik tu? Dia mesti masuk ke kawasan transformer injak turun. Supaya voltan tu dapat diturunkan mengikut keperluan. Industri berat 33 kilovolt. Okey, kalau dia nak pecahkan lagi, dia masuk ke pencawang bahagian. Dia turunkan lagi voltan kepada kalau rumah 240 volt, hospital 415 volt, pejabat 415 volt. Mengikut kapasiti bangunan ataupun sesuatu kawasan. Okey. Kalau kita tengok yang tadi tu, kenapa voltan tu daripada stesen jana kuasa sehingga rangkaian grid nasional dia ditingkatkan. Okey, kenapa ditingkatkan menggunakan transformer injak naik? Sebab semasa rangkaian grid nasional, okey, dia perlu
elektrik itu perlu dihantar ke kawasan yang jauh. So, dan bila penghantaran elektrik, kita tahu arus itu akan menghadapi rintangan-rintangan. So, dia dapat mengurangkan kadar kehilangan elektrik melalui haba semasa dipindahkan. Okey, arus ulang alik ini kemudian dialihkan melalui rangkaian kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Okey, tadi tu cakap kalau kita Google rangkaian grid nasional ni, kalau kita tengok mapping dia peta Malaysia tu, kita nampak dia punya jaringan-jaringan dia. So, okey, pengagihan mengikut kawasan. So, dia akan terima nilai voltan yang berbeza. So, berkait rapatlah dengan yang kita belajar minggu lepas, fungsi transformer. Okey, apa kepentingan grid nasional ni? Okey, kelebihan dia, kita boleh, kalau kita berlakunya kebakaran, kita boleh tutup satu penjana, kita boleh guna penjana yang lain. Pengagihan pada voltan tinggi dapat mengurangkan kehilangan kuasa dan pengagihan boleh dikawal berdasarkan keperluan pengguna. Okey, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui, bersih dan tidak mencemarkan alam sekitar tidak akan habis dan kos dapat dikurangkan dengan teknologi moden. Okey, itu habis untuk muka surat 124, buku amali kamu. Kita nak masuk sistem pendawaian di rumah. Okey. So far ada soalan untuk sistem penghantaran dan pengagihan? Tak ada? Okey. Sistem pendawaian elektrik di rumah untuk muka surat 125. Okey, bila elektrik tu, bila kita bina rumah, sistem pendawaian kita, okey, akan melibatkan dua jenis, iaitu satu fasa ataupun tiga fasa. Okey. Satu fasa lebih kepada kawasan perumahan, manakala yang tiga fasa lebih kepada kawasan perindustrian ataupun pejabat. Okey. Dapat satu fasa lebih kepada perumahan yang tidak melebihi 10 kilowatt. Manakala untuk tiga fasa, penggunaan tenaga elektrik yang melebihi 10 kilowatt, iaitu kawasan komersial ataupun industri. Okey. Bekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Okey, boleh tengok muka surat 125. Okey. Okey, 125 kita buat sama-sama. Okey, daripada bekalan utama yang masuk ialah dawai neutral. Aliran masuk ni, teacher salah tunjuk. Aliran masuk adalah dawai hidup. Okey, masuk ke main fuse ataupun fuse utama. Okey, fuse utama ni masuk ke meter elektrik. Okey, inilah yang dibaca oleh TNB tu, meter elektrik. Okey, kemudian arus elektrik tu akan mengalir ke main switch. Kita panggil switch utama. Okey, dalam unit pengguna tu, yang pertama adalah switch utama dan pemutus litar. Okey, kalau kita nampak kotak yang dekat dinding rumah depan ruang tamu tu, kotak atas tu, okey, kita ada switch utama dan pemutus litar, dan barulah dia disambung ke seluruh bahagian dan ke soket.
soket ataupun lampu, dan akhir sekali dia akan keluar melalui dawai neutral. Okey, boleh label dalam muka surat 125. Okey, so fungsi dia dawai hidup. Okey, muka surat 126 buku kamu. Dawai hidup padankan mengalirkan arus elektrik dari pencawang ke rumah. Dawai neutral nak mengembalikan arus elektrik ke pencawang bahagian. Okey. Fuse sesalur mengawal, fuse mengawal arus yang berlebihan. Ataupun dalam buku kamu tu fuse utama. Meter elektrik dia menyukat kuantiti tenaga elektrik yang digunakan di rumah. Suis sesalur ataupun suis utama mengawal bekalan arus ke semua bahagian litar rumah. Kita ada pemutus litar yang memutuskan bekalan arus di dalam rumah jika arus berlebihan mengalir melaluinya. Okey, dan kita ada kotak fuse yang mana dalam kotak fuse tu ada fuse yang boleh melebur untuk melindungi peralatan elektrik sekiranya ada arus yang berlebihan. Okey, ini adalah komponen sistem pendawai elektrik yang berada di dalam rumah. Okey. So, kita nak masuk kepada palam 3 pin. Okey, palam 3 pin, peralatan elektrik seperti stereka, cerek dan kipas disambung ke bekalan kuasa melalui palam 3 pin. Palam 3 pin ni kita ada 3 jenis dawai, iaitu dawai perak, iaitu dawai hidup yang berwarna perak, dawai neutral yang berwarna biru dan dawai bumi yang berwarna kuning hijau. Okey, fungsi dia kita nak menyambungkan arus elektrik daripada soket ke peralatan elektrik. Dan kita ada juga fuse. Fuse ini berfungsi untuk memutuskan arus jika arus yang mengalir dalam ni berlebihan. Okey, kita ada juga palam 2 pin. Palam 2 pin ni dia ada dawai hidup dan dawai neutral sahaja. Dia tak ada dawai bumi. Dan dia lebih kepada peralatan yang rendah voltannya. Rendah penggunaan arusnya seperti radio, pengering rambut ataupun jam. Okey, dekat muka surat 126, 127, kamu boleh buat berdasarkan apa yang kita belajar dalam palam 3 pin dan palam 2 pin. Kalau ada masalah boleh tanya teacher. Okey, dawai hidup. Kita boleh buat terus untuk padanan dekat atas tu, latihan nombor 2. Dawai hidup berwarna perak, labelkan dan padankan pada fungsi dia membawa arus elektrik ke peralatan elektrik. Warna biru dawai neutral membawa arus elektrik kembali ke puncanya. Dawai bumi berwarna belang kuning dan hijau membawa arus elektrik yang bocor ke bumi. Okey, fuse berfungsi untuk memutuskan arus. Macam mana dia putuskan arus? Bila arus mengalir berlebihan dekat dalam palam tu, dia akan melebur. So arus yang berlebihan tu tak sampai ke peralatan elektrik. So peralatan tak rosak. Okey. Sekarang kita tengok dalam peta buih ini adalah komponen keselamatan dalam pendawaian di rumah.
Komponen keselamatan ni fungsi dia untuk memastikan arus yang mengalir di dalam rumah selamat. Tak berlaku lita pintas, tak berlaku kebakaran. Kita ada switch yang on off tu. Kita ada fuse yang terdapat dalam palam 3 pin. Kita ada pemutus lita yang ada dalam yang utama tadi. Dalam switch utama kita ada pemutus lita. Kita ada pengalir kilat terutamanya pada bangunan yang tinggi. Dan kita ada pemutus lita jenis MCB. Okay. So pengalir kilat, kita tengok pengalir kilat. Pengalir kilat ni terdapat pada bangunan yang tinggi. Okay. Supaya bila berlakunya kilat, arus elektrik daripada kilat tu dapat dibumikan. So pengalir kilat tu dia mengalirkan arus berlebihan ke bumi, dibumikan menggunakan rod pembumian. Okay. Bila ada benda ni, arus tu dapat dialirkan so bangunan tidak terbakar. Okay, fuse pula. Fuse, okay, ini yang fuse yang kita ada dalam palam 3 pin. Okay, fuse adalah seutas wayar halus yang pendek, mudah menjadi panas dan melebur bila arus yang lebih besar mengalir melaluinya. So setiap fuse tu dia ada nilai berapa arus boleh mengalir dekat dalam ni. So kita ada jenis iaitu fuse cartridge ataupun fuse wire boleh ganti. Kalau cartridge ni dalam muka surat buku kamu 128. Okay. Namakan jenis fuse cartridge dan fuse wire boleh ganti. Fungsi dia menghalang arus berlebihan dari mengalir melalui lita. Sebab bila arus mengalir lebih daripada ataupun arus yang mengalir itu berlebihan, fuse akan melebur. Bila fuse melebur, arus akan terhenti, terpotong, terputus arus tu, so alat elektrik akan selamat. So nombor 2, dia mendapati fuse dalam palam elektriknya telah melebur. Jelaskan sebab fuse itu melebur. Fuse itu melebur kerana arus yang mengalir melaluinya adalah lebih besar daripada nilai fuse. So wire fuse tu akan menjadi panas dan melebur. Nilai fuse yang kamu nampak di sini adalah nilai maksimum arus elektrik yang boleh mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wire fuse melebur. Nilai fuse yang kita gunakan, kita bubuh dalam simbol apa? 1A, 2A, 3A. Ampere. Nilai fuse lazimnya dipilih lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum. Boleh? Nanti kita selepas ni, hari ni lah, nanti kelas akan datang kita akan belajar bagaimana nak mengira nilai fuse. Seterusnya alat yang lain ialah wayar bumi. Wayar bumi tu dia menyambungkan bahagian logam dalam peralatan elektrik secara terus ke bumi. Sekiranya dawai bumi menyentuh bahagian logam, arus yang besar akan mengalir secara terus ke bumi melalui wayar bumi. So arus elektrik akan meleburkan fuse dan memutuskan lita. So komponen utama yang ada dalam komponen utama keselamatan pendawaian elektrik di rumah, kita ada kotak fuse utama, meter elektrik, switch utama dan pemutus lita. So ini membantu untuk aspek keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah.
So dekat rumah kita ni kadang-kadang musim yang hujan lebat, kilat sambah. So bila kilat mengalir ke dalam litar kita, so kita ada alat-alat seperti ni untuk membantu mengurangkan faktor kebakaran ataupun litar pintas. Okey. Itu saja untuk hari ini. Untuk soalan nombor 3, namakan 2 jenis pemutus litar yang dipasang dalam pendawaian di rumah. Okey, kamu labelkan pemutus litar MCB ataupun pemutus litar ELCB. Okey, 3B, nyatakan fungsi pemutus litar. Konsepnya sama, memutuskan litar elektrik secara automatik jika arus berlebihan mengalir. Selain pada fuse, apakah komponen lain yang boleh dicegah menggunakan untuk yang boleh dicegah, iaitu dawai bumi. Okey, komponen lain yang boleh membantu untuk keselamatan penggunaan peralatan elektrik adalah dawai bumi ataupun wire bumi. Nombor 5, okey, labelkan alat tersebut dengan namanya. Yang pertama tu adalah pengalir kilat dan yang kedua tu adalah Swiss. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ada tak sebarang soalan? Apa yang kita belajar hari ini? Okay, tak ada soalan ke? Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar bagaimana elektrik diagihkan dan sistem keselamatan di rumah. Komponen sistem keselamatan elektrik di rumah. Kalau tak ada soalan, teacher nak tamatkan kelas kat sini. Nanti kamu boleh buat latihan yang dalam buku dan hantar kat teacher.